forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan YB Suhaizan Kayat yang menyentuh isu Siti Mastura. Sebenarnya saya baca sikit kat masyarakat ini. Pemimpin DAP heret Siti Mastura ke mahkamah. Pengurusi DAP Lim Guan Eng dan dua lagi ahli BTR Parti memanfaatkan sama fitnah terhadap ahli Parlimen PAS Siti Mastura Muhammad. Okey, mari kita dengar ucapan YB Suhaizan Kayat di PRK Kemaman. Okey tuan, dia akan kita komen macam biasa. Tak boleh terima lagi tuan-tuan. Fitnah-fitnah yang dibuat ni. Yang terakhir tadi disebut tentang ada satu ahli parlimen di Kepala Batas. Dia sebut tak salah di Kemaman kenyataan itu. Dia kata Lim Guan Eng sedara dengan Lee Kuan Yew. Dia Cina, dia Malaysia tau. Selepas surname tu adalah lambang keluarga lah. Kalau kita orang Melayu tak ada. Suhaizan Kayat, Lokman Adam, dia tak ada surname. Tapi Cina dia surname. Kalau surname dia Lim, dia bukan saudara kepada Lee. Dia Lim. Yang dekat Singapura tu Lee, bukan dia Lim. Lepas tu dia kata pula saudara dengan Ching Peng. Ching Peng tu nama sebenarnya apa tuan? Nama sebenarnya Ong Bu Hua. Ong, macam mana pula saudara dengan Lim? Ayo, sudah jauh tuan. Jadi tuan-tuan, dia mainkan isu ni supaya dianggap membawa satu naratif, membawa satu cerita seolah-olahnya pemimpin DAP ni adalah satu kumpulan yang bersepakat dengan komunis. Itu je yang dia nak buat tu, naratif tu. Supaya dianggap DAP komunis. BN campur dengan DAP, BN menyokong komunis. Itu dia nak pergi tuan-tuan. Tapi kita boleh percaya tuan-tuan? Tak logik pun. Tak logik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena berhati-hatilah dengan setiap kenyataan pemimpin-pemimpin daripada PN ini. Sebab banyak mengelirukan. Tuan-tuan ini Perdana Menteri tuan-tuan. Dia jaga Islam ni tuan-tuan. Bukan dekat dalam negara je. Baru-baru ni semasa krisis di Gaza ni tengah kemuncak. Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim turun pergi ke Timur Tengah. Pergi kepada negara-negara Islam ini. Pergi ke Mesir. Pergi ke Saudi. Pergi ke Turki, dan banyak lagi negara-negara ni. Untuk apa? Untuk dapat satu sokongan supaya penekanan dibuat, tekanan dibuat supaya Gaza itu dapat dibebaskan. Supaya Gaza, rakyat di Gaza itu mereka tak terlibat dengan peperangan. Supaya peperangan itu dapat diberhentikan. Jadi tuan-tuan, kalau Perdana Menteri ni nak menjaga Islam, bukan saja dekat Malaysia, dekat luar negara dia jaga Islam untuk kepentingan umat Islam, takkan dalam Malaysia ni tak mau jaga Islam? Tak? Dekat luar pun dia jaga umat Islam, takkan dekat Malaysia ni pula Islam nak dicabar pula? Ini nanti dia main isu enactment di Kelantan tadi tuan. Ini dia kata nanti apa nama? Perdana Menteri ini tak mempertahankan undang-undang syariah Islam di Kelantan. Ini kenyataan. Saya terlibat juga dengan soalan Perdana Menteri ini. Kita ada soalan Perdana Menteri ini berkenaan dengan isu mencabar enactment negeri Kelantan ini. Ini pengakuan Perdana Menteri sendiri. Dia kata walaupun apa pun Islam ini ataupun mahkamah syariah ini akan diperkasakan. Maksud dia tuan-tuan, jikalah berlaku sesuatu yang tidak baik terhadap enactment ini, sesuatu yang tidak baik kepada mahkamah syariah ini, insya-Allah mahkamah itu akan diperkasakan dan hak kepada kerajaan negeri khususnya untuk membuat enactment berkaitan dengan undang-undang syariah ini, insya-Allah akan kekal. Makna tak adalah kata nak kita nak kesampingkan undang-undang syariah ni, kita nak ketepikan dia, tak ada.
Maknanya ini pengakuan Perdana Menteri sendiri untuk memperkukuhkannya, tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah komitmen daripada kerajaan. Dan tadi tuan-tuan, satu yang baru dibentangkan, satu kertas putih dibentangkan oleh Menteri Ekonomi yang dinamakan gaji progresif. Apa ni bagi sini? Apa? Ni tak pernah kita bentang loh. Gaji progresif. Apa dia? Dia begini tuan. Gaji kita ni dia tak sekata tuan. Ada yang tinggi, ada yang rendah sangat. 10% daripada gaji penduduk di Malaysia ni dia berada di bawah paras kemiskinan. 10%. Dan banyak lagi lah. Baru ni umpamanya apabila kita naikkan gaji kepada tahap 1,500, kan ada sebut gaji minimum 1,500 tu kan. Jadi bila kita naikkan tu, kesannya adalah orang yang gaji lebih tinggi tu, gaji 2,000 ke 3,000 tu, gaji dia naik dia jadi sikit pula. Sebab kita dah naikkan banyak bawah kan. Jadi yang atas tu jadi naik sikit-sikit dia pula. Jadi macam tak adil lah kaedah penggajian di negara kita ni. Jadi tadi Menteri Ekonomi telah bentangkan satu kertas putih membuat satu cadangan gaji yang progresif. Maknanya dicadangkan kenaikan atau increment kenaikan ini yang sepadan, yang sesuai dengan negara kita. Maknanya gaji akan ditingkatkan. Macam mana nak tingkatkan ini? Ada bantuan-bantuan daripada kerajaan akan bagi. Jadi maknanya syarikat ni nanti tidaklah terlalu terbeban sebab kerajaan akan bagi top up sikit untuk membantu kenaikan gaji ni, ya. Jadi bila gaji naik, ya, kalau ada kenaikan barang sebagainya, kita boleh top up kat situ. Dan kebaikan sekarang ni kerajaan ni, dia akan buat apa tuan-tuan? Subsidi yang bersasar ni. Subsidi bersasar ni nanti adalah bila ada kenaikan barang sebagainya, siapa yang terkesan tu dia akan bagi duit direct. Macam sekarang ni, subsidi kita ni dia tak bersasar. Orang kaya pun dapat, orang miskin pun dapat. Contohnya macam minyak kan. Minyak tu ada subsidi. Orang kaya lagi banyak dia guna. Lagi banyak dia guna sebab kereta dia besar. Bila kereta dia besar, minyak banyak digunakan. Bila banyak digunakan, dia kaya tapi dia banyak dapat subsidi. Orang kampung duduk naik motor, satu hari RM5, RM5 tu lah dia dapat. Adalah 2-3% dia dapat subsidi. Tapi orang kaya lagi banyak. Jadi maknanya tak adil tuan. Jadi macam mana nak pergi kepada keadilan tu? Dia pergi kepada yang tersasar. Maknanya yang terkesan dia akan dapat. Jadi itulah kerajaan tengah buat usaha untuk kenal pasti siapa yang sebenarnya yang menjadi sasaran penerima subsidi selepas ini. Itu usaha-usaha yang dibuat sekarang ni tuan. InsyaAllah sikit masa lagi kita akan dapat memberikan subsidi kan lebih baik. Tahun ni tuan-tuan, subsidi kerajaan bagi ni 65 bilion sekarang ni. Tahun ni. Baru bulan 11 kan? Esok bulan 12. Dalam sekitar bulan 11 ni 60 lebih bilion telah diberi peruntukan. Tahun depan subsidi kerajaan nak bagi 81 bilion nak bagi. Sebab dia melihat suasana di luar ni kemungkinan akan ada kenaikan akibat daripada ketidakseimbangan ekonomi ni. So kerajaan akan bagi top up untuk persiapan rakyat dalam negara ini berdepan dengan kenaikan harga barang dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, walaupun begitu, sebenarnya kita punya inflasi ni antara yang terendah tuan. 1.9 inflasi. Nak banding Turki berapa Turki? Turki berapa inflasi dia? Kita 1.9 kan? Inflasi ni maksudnya kalau inflasi tu tinggi, harga barang tinggi. Kalau inflasi tu rendah, harga barang rendah.
Jadi kat Malaysia ni inflasi 1.9. Turki berapa? 85 tuan. Kau 85 banding dengan 1.9 nampak? Beza kan? Itu akibat daripada usaha-usaha kerajaan memberi subsidi, membantu rakyat supaya barang itu tak terlalu naik. Habis dia kata kita pergi pasar tu naik tu, beli barang semua naik apa tu. Macam mana kerajaan buat apa? Yang naik-naik tu 1.9. Bayangkan kat Turki tu 85. Banyak naik tuan. Inilah sebenarnya tuan-tuan. Walaupun naik, tapi naik itu adalah naik yang munasabah. Dan selepas ini kenaikan itu akan dibantu dengan sumbangan terus daripada kerajaan. Direct kepada sesiapa yang terkesan terhadap kenaikan harga barang. Jadi banyak lagi tuan usaha-usaha kerajaan ni tuan-tuan. Baru ni kita baru telah meluluskan bajet ini. InsyaAllah tahun depan banyak lagi usaha-usaha yang akan dibuat. Jadi tuan-tuan, harapannya tuan-tuan, akhirnya kita bagi sokongan kepada kerajaan perpaduan ini yang menggabungkan dua parti terbesar daripada PS dan BN. Jadi tuan-tuan, marilah kita sokong kerajaan perpaduan ini dengan memberi kemenangan kepada calon kita Tan Sri Raja Effendi. Boleh tuan? Yang lain ni kerja kuat lagi, kita ada 1 hari lagi. Pastikan kemenangan kita di kawasan ini insya-Allah boleh membantu 1 kursi lagi di peringkat parlimen. Boleh tuan? Komen saya untuk hari terakhir ni, hari pengundian ni, kita berharap pengundi-pengundi di kawasan menyokonglah calon kerajaan perpaduan, calon daripada UMNO. Kurang-kurangnya di Terengganu ada seorang wakil daripada kerajaan yang mewakili mereka. Ni kau tak semua dekat sana orang apa yang jadi wakil daripada PAS. So mulalah duk bising nak minta bantuan lah, apa susah lah. So kalau wakil daripada kerajaan senang nak minta bantuan. Nak minta bantuan untuk daripada kerajaan pusat ni. Okay tuan, mari terus menyokong kerajaan perpaduan dan Pemina Ibrahim. Assalamualaikum.